إن الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketahuilah bahawasanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melangkah, seperti mana dengan nama Allah jugalah kita beribadah. Seperti mana kita memulai atas nama Allah, Bismillah. Seperti mana juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita, sekiranya kita mampu, doalah pagi dan petang. Sama ada doa yang sabit daripada Rasul ataupun doa kita sendiri, yang mana kita perlu memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu kita berada pada waktu pagi, sewaktu juga kita berada dalam waktu petang. Dan begitu juga dengan rahmat Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jualah kita hidup. Seperti mana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi kita untuk mati. Dan kita meyakini dan beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali membangkitkan kita semua seluruhnya. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa pagi dan petang, Allahumma bika asbahna, ya Allah, bika, kerana-Mu asbahna, aku berpagi. Maknanya masuk pada waktu pagi. Cuma apa maksud bika di situ? Ba, lepas tu ka tu Allah, engkau. Ba itu bahasa babah di sudut lughah bahasa Arab. Seperti mana juga kita membaca bismillah, ba yang bersebab. Bila kita baca bismillah dengan nama Allah, lalu Allah mengajar kita teruskan lagi Ar-Rahmanir Rahim, lalu kita menyempurnakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan nama Allah kita memohon rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ba di situ juga menjadi ba inayah, berupa pertolongan. Oleh kerana itulah maksudnya Allahumma bika, ya Allah, kerana-Mu, kerana kewujudan-Mu, kerana hakikat adanya diri-Mu, kerana dengan inayah pertolongan daripada-Mu, kerana rahmat-Mu juga, asbahna, maka aku berada pada waktu pagi ini. Maknanya kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita sementara sewaktu kita tidur. Tidur itu adalah sebahagian daripada kematian, kata Nabi. Wa bika amsayna, dan dengan rahmat serta pertolongan-Mu jugalah ya Allah aku memasuki pada waktu petang, dengan rahmat Allah juga. Wa bika nahya, begitu juga ya Allah dengan rahmat dan juga pertolongan-Mu serta kehendak-Mu, ketetapan-Mu, nahya, maka kami hidup. Maknanya mustahil kita dapat menghidupkan diri kita, seperti mana mustahil kita dapat mencipta kehidupan. Allah muhyi, Dia yang menghidupkan. Lalu mustahil bagi kita memiliki sifat muhyi juga. Tidak. Tetapi Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita atas kehendak.
wa bika namut, dan dengan kehendak-Mu jua ya Allah kami mati. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada 4 perkara telah pasti dan takkan berubah. Seperti mana contoh, mustahil ada manusia hidup selama-lamanya, tidak ada kematian, mustahil. Seperti mana adanya kematian selama-lamanya lalu tidak ada kehidupan, mustahil juga. Oleh kerana itulah kata Abdullah bin Abbas, berkaitan hidup sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti adanya kehidupan. Bahkan alam ini melalui beberapa kehidupan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kematian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kematian, sehingga tidak ada siapa boleh lari pada kematian, ketetapan. Dua lagi katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah kecelakaan, kesengsaraan di akhirat. Seperti mana perkara ini telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Allah menyebut dalam Quran, manusia yang sengsara itu adalah yang membawa dosa-dosa, membawa kepada kekufuran, membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kezaliman, lalu mereka mati tanpa bertaubat kepada Allah, ataupun mati tanpa mereka itu Islam dan iman, maka mereka sengsara di akhirat. Dan satu lagi golongan adalah golongan yang bahagia, tidak lain mereka adalah golongan yang pasti mendapat rahmat Allah, maka mereka dah bahagia. Mereka masuk syurga kerana rahmat Allah, mereka telah diberi keampunan oleh Allah. Dan golongan ini tidak mati syirik, golongan ini mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah ahli tauhid, ahli haq, dan tempat mereka adalah syurga di akhirat. Jadi oleh kerana itulah yang perlu kita ketahui di sini, ini semua bukan bermula daripada kita, bermula daripada Allah. Kita hanya mengamalkan dengan apa yang diperintah oleh Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi mengajar kita, Allah mengajar kita melalui kitab Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu baca daripada apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan buat kamu untuk membacanya. Sehingga kita bukan orang Arab, tapi dengan rahmat Allah kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan lafaz Melayu, itu lafaz Arab. Itu yang dibaca Rasulullah, itu yang dibaca Jibril daripada Nabi, itu yang dibaca Rasulullah kepada para sahabat, itu juga yang dibaca oleh para alim ulama, sehingga bacaan yang sama sampai kepada kita. Tidak lain, itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah kita perlu memandang keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa rahmati wasi'at kull syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya meliputi segala sesuatu? Segala-galanya di atas alam ini tercurah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ambillah dengan apa yang dicurahkan oleh Allah itu. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tercurah daripada setiap daripada kebaikan-kebaikan. Mustahil rahmat Allah di dalamnya kesyirikan, mustahilnya rahmat Allah dalam keburukan, mustahil juga rahmat Allah dalam kemaksiatan. Kita akui, tetapi di dalamnya terkandung yang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita kerana keluasan rahmatnya untuk kembali menghampirkan diri kita kepada Allah melalui rahmatnya, melalui kebaikan-kebaikan. Itu masuk kull syai'. Mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segala yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kita makan dengan rahmat Allah, kita minum dengan rahmat Allah, kita memandang, kita mendengar, kita berbicara, itu semua atas dasar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memiliki tempat tinggal, tempat tidur,
Itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kenderaan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin rezeki kita. Kita tidak akan pernah kebuluran. Itu juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan luas tu. Jangan dipandang hanya untuk kita, pandanglah seluruh manusia dan alam ini daripada Adam alaihissalam. Dikatakan manusia bermula daripada Adam sampailah hari ini, kan betapa luasnya rahmat Allah. Daripada zaman Nabi Adam, Allah tak pernah membiarkan manusia kebuluran. Tidak pernah. Tetapi ada juga tempat dikatakan manusia di situ mati sebab tidak makan, kebuluran di situ. Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita, tidak lain kerana ada orang yang zalim, orang yang jahat mengambilnya dengan apa yang telah Allah tetapkan, makan dan minum di situ. Ada orang jahat mengambil tempat mereka. Ada orang jahat mengambil makanan mereka. Bahkan ada orang jahat menahan makanan itu masuk ke tempat mereka. Kalau sekiranya tidak ada yang kejahatan, nescaya datangnya, masuknya ke tempat mereka itu makanan, minuman dan apa saja yang memberi punca kehidupan buat mereka. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Dan perkara ini berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita contoh di dalam Al-Quran. Pada zaman Fir'aun itu, Bani Israel ditindas. Mereka dipaksa bercucuk tanam, macam-macam pokok, macam-macam tanaman. Bila dapat hasilnya, dihantar ke kerajaan Mesir, dimasukkan ke dalam kerajaannya Fir'aun. Lalu kebuluranlah akan Bani Israel, ditindas, dizalimi. Berapa lama? Ratusan tahun. Sehingga Allah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam di Mesir, tempat beradanya Fir'aun di situ. Daripada kecil Nabi Musa berada di situ sampai dia diutus jadi Nabi Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Musa bawa keluar semua Bani Israel, keluar daripada Mesir. Kerana Allah nak membinasakan Mesir, Fir'aun dan kuncu-kuncunya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya akal manusia bertanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mengapa tak saja Allah Subhanahu wa taala tidak terus mengazabnya Fir'aun tanpa terlibatnya Bani Israel? Lalu mengapa Allah perintah Nabi Musa bawa lari Bani Israel itu keluar daripada Mesir? Jadi jangan ditanya berdasarkan logik akal, kerana Allah atas perbuatannya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Lalu perlu diambil pada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar manusia tidak bergantung pada tempat tinggal, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu turut saja dengan apa yang diperintah seorang nabi, dan perintah itu daripada Allah. Sekiranya Allah perintah demikian, pasti besar hikmahnya. Walaupun pada akal manusia menyatakan ada hikmah ke di sebaliknya, kerana mereka memandang secara logik akal mereka. Mereka tidak memandang bahawasanya perancangan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik sekali. Perancangan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Mengapa agaknya? Disebabkan apabila Allah Subhanahu wa taala nak menghancurkan satu-satu kawasan, membinasakan, Allah pasti perintah Nabi itu bawa keluar orang beriman, bawa keluar kaumnya sebab Allah nak hancurkan seluruhnya. Mengapa agaknya? Agar kemudian Allah menggantikan orang-orang soleh setelah Allah membinasakan terlebih dahulu. Biar selesai, biar bersih, tidak ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Disebabkan orang-orang pada ketika itu menyembah patung, menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi patungnya di sana, patung dia di sini, Allah nak hancurkan dulu. Kalau sekiranya tidak berlaku berdemikian, boleh saja Allah Subhanahu wa taala mematikan Fir'aun, mematikan tenteranya, boleh atas kehendak dan kuasa Allah.
Akan tetapi ini semua unsur-unsur kesyirikan berhala. Siapa pula nak hancurkan? Bani Israel tak pandai ni semua. Jumlahnya Qibtiyah, orang-orang suruhannya Fir'aun berjuta. Bani Israel 600,000. Tak mampu buat mereka nak melakukan sesuatu atas kerajaan Fir'aun. Bahkan kerajaan Fir'aun tu ratusan tahun. Tak pandai Bani Israel. Lalu hikmahnya, ya Allah yang uruskan. Selesai. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala uruskan. Keluar saja, pergi saja, ikut Nabi Musa. Bahkan mereka berpeluang melihat mukjizat Nabi Musa dengan mata kepada mereka. Laut terbelah, diberi makan manna wa salwa, awan menaungi di atas kepada mereka sehingga mereka tak terasa sakit kerana makanan manna wa salwa menyihatkan. Tak pernah mereka akan rasa lapar selagi mana mereka makan manna wa salwa. Maka mereka akan hidup dalam keadaan aman, selamat. Tidak ada siapa yang datang untuk memerangi mereka, menindas mereka. Selesai. Hanya saja perlu sabar, duduklah di situ sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah mereka untuk pergi ke tempat lain, antaranya pergi ke Palestin. Hikmah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukannya tidak lain atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahawasanya sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Siapa yang mahu Allah terima taubat dia, maka dia taubat. Siapa yang mahu Allah terima keampunan, maka minta ampun. Kerana apa? Kerana Allah kata anni anal ghafurur rahim, bahawasanya hanya aku sahajalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bukan selain pada aku saja. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang lain, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kepada kamu ya Muhammad, maka bagilah salam kepada mereka. Salamun 'alaikum maknanya pemberian salam. Dan katakan juga kepada mereka, Tuhan kamu telah menetapkan atas dirinya, atas zatnya adanya kasih sayang terhadap kamu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan melalui lidah baginda Rasulullah, Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman, yang membesarkan Allah, yang mengenalnya, menyembahnya, mentauhidkan, tidak mensyirikkan padanya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati. Walaupun ada kalanya mereka tersilap, melakukan kesalahan, keburukan, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menurunkan ayat yang lain untuk mentarbiah mereka agar mereka jangan keluar daripada agama mereka, jangan keluar daripada siratul mustaqim, jangan keluar pada sunnah Nabi, jangan keluar pada akidah yang sahih, akidah yang sahih. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, maknanya Rasulullah diperintah bagi tahu kepada umat dia seluruhnya. Ayat ini perlu sampai dalam hati dan jiwa kita. Wahai hamba-hambaku sekalian, yang aku mengetahui kamu telah melakukan suatu perkara yang melampaui batas atas diri kamu, dosa, keburukan, kezaliman. Allah Maha mengetahui. Seperti mana seseorang mengakui dia telah melakukan kesalahan itu. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La taqnatu juga maksudnya jangan kamu berputus asa sehingga kamu nak cari Tuhan lain selain pada aku. Tidak perlu, kerana tidak ada Tuhan selain pada aku.
Jangan kamu cari agama selain pada Islam, sedangkan agama yang kuterima, inna dina indallah il-Islam, hanya Islam. Jangan kamu mencari ajaran yang lain, kerana ajaran yang sebenarnya adalah Muhammad Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembalilah kepada rahmat Allah, maksud kembali mentauhidkannya, kembali beriman padanya, kembali mengukuhkan hubungan dan mengetahui rahmatnya sangat luas. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia itu mengampuni semua sekali dosa. Ya Allah, sesungguhnya aku syirik padamu, aku kufur kepadamu, adakah kau mengampunkan dosaku? Ya, dengan syarat kamu Islam dan beriman. Masuk Islam, dengan keislaman menghancurkan dosa-dosa syirik mereka. Akan tetapi kalau sekiranya mereka kekal syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tak mampunkannya. Seperti mana contoh orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab. Mereka pun mengakui mereka telah buat salah, buat silap, buat dosa. Mereka mengakuinya. Sampai mereka mengakui, mengkufuri Nabi Muhammad, menolak dia. Lalu mereka nak bertaubat. Bagaimana cara taubat mereka? Masuk Islam. Itu kaedah, bukan sekadar mengakui Nabi Muhammad tu Nabi Rasul. Dia mesti ada dua kalimah syahadah, bahawa jelas dia sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah. Maka apabila dia beriman, dia Islam, dosa mereka dulu diberi keampunan oleh Allah seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kerana rahmat Allah jauh lebih luas berbanding dosa yang kita lakukan. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan, kejahatan, maksudnya dosa-dosa, ataupun menganiaya dirinya, buat salah dan mengaku salah, kemudian dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah cerita apa kat kita? Allah cerita kita yang buat salah, minta ampun dengan Allah, nanti Allah ampunkan. Ini apa? Ini adalah rahmat. Ini adalah kasih sayang. Itulah wasi'al maghfirah, luasnya keampunan dan rahmat Allah. Inilah maksudnya keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang melakukan keburukan, mula akhir balik sampai ke tua, tidak ada satu amalan baik melainkan sebelum dia mati kembali balik dia melakukan kebaikan mana yang dia sempat, Allah terima taubat dia itu. Daripada manusia mula akhir balik melakukan kebaikan sampai ke tua, sebelum dia mati tak minat dia nak buat baik, nak mati atas kejahatan dan juga kekufuran. Mana jauh lebih baik antara kedua golongan ini? Yang pertama dua, kerana dia mengakhir usianya sebagai orang yang beriman dan telah bertaubat kepada Allah. Begitu juga orang yang mana dia mengakui kesalahan lalu bertaubat dan istighfar kepada Allah, Allah menerima taubat. Daripada orang-orang yang sombong dengan kebaikan. Mengapa agaknya? Sebab kedudukan orang yang melakukan kebaikan lalu dia sombong, Allah tak terima kebaikannya, Allah tak beri pahala, tidak angkat darjat dia, Allah tak terima dengan kesombongan. Berbanding dengan orang yang buat salah, dia mengaku kesalahan, dia mengakuinya, masih ada rahmat Allah, Allah masih memandang dia, Allah ampunkan dia. Orang yang melakukan kebaikan lalu sombong kebaikan, Allah tak terima keburukan. Setiap daripada amal yang adanya kesombongan. Lalu antara golongan pertama kedua, mana yang baik di situ? Yang pertama.
Allah memilih yang pertama daripada golongan yang kedua. Itu ada kebaikan tapi ada kesombongan, kerana kesombongan itu jauh lebih besar keburukannya berbanding dosa-dosa yang ada. Sebab kesombongan itu menghampirkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja yang layak untuk sombong, rasa Allah Maha Hebat, Jabbar, Al-Aziz, Al-Qahar, Zul Tiqa. Itu sifat Allah, layak. Tapi bila manusia itu letak sifat itu kat dia, seperti mana contoh iblis dululah, kan dia buat baik, dia ibadah, dia tokoh ahli ibadah di kalangan malaikat. Malaikat pun duduk bawah dia, dia atas lagi ibadahnya, sebab dia mukallaf. Dan dia rasa dengan ibadahnya dia hebat, dia mulia, sehingga Allah perintah, boleh kata tak mau, abah dia kan. Sebab apa? Kemuliaan ibadahnya jauh lebih besar berbanding perintah Allah kepada dia. Dia pandang amal dia, kan sombong, wastakbara, sombong dia, tak mau, kemudian sombong. Allah hukum dia, wa kana minal kafirin, yang terakhir dia jadi kafir. Orang yang kafir jadi orang Islam beriman. Dia pula tokoh ibadah boleh menjadi kafir kerana ibadah. Siapa? Iblis la'natullah. Lalu di sinilah kita memandang bahawa manusia yang mengakui kesalahan itu satu ibadah. Manusia yang menyesal atas kesalahan itu ibadah. Manusia mengakui dia telah buat dosa, dia ada dosa, itu adalah ibadah. Berbanding manusia yang mengakui dia dah buat baik itu, dia buat baik ini, sombong dia di mata-mata masyarakat. Itu jauh-jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang mengakui kesalahan tadi. Itu yang perlu kita tahu. Seperti mana juga dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada 100 rahmat itu satu rahmat saja. Dibahagikan satu rahmat pada manusia, jin, burung, binatang, termasuklah binatang-binatang ternak, binatang buas di gurun, di hutan, yang duduk dalam laut, seluruh haiwan lah maksudnya. Dengan rahmat ini mereka saling menyayangi, sehinggalah walaupun haiwan itu dikenali sebagai haiwan buas, dia induk, dia ibu, dia tak menelan anak dia, dia tak makan anak dia, dia makan yang memang sesuai lah dengan dia. Contoh, itu anak rusa, ini anak dia, anak harimau, ni mak harimau, ni bapa harimau. Tetap juga yang dicari maksudnya rusa tadi. Apa maksudnya di sini? Itu adalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu sunnatullah. Itulah haiwan, perangai dia, keadaan tabiat dia begitu. Walaupun kita kata, oi, dia makan anak kancil, dia makan anak rusa, Allah menetapkan itu makanannya. Dia makan anak ke, dia makan ibu ke, sama je. Sebab ketetapan Allah. Apa maksudnya? Seekor singa, dia makan ibunya rusa, dia makan anaknya rusa, atas sunnah Allah sama aja. Jangan memandang, oh dia makan anak rusa, kesian anak rusa itu. Lalu kita tanya balik, siapa yang terkam? Yang terkam tu harimau. Memang tu makanan dia. Itulah makanan dia. Itu fitrah, itu sunnah yang telah ditetapkan bagi haiwan. Agar berbeza fitrah itu dengan yang fitrah manusia, agar dibezakan. Dan kata Rasulullah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan pula 99 rahmatnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia merahmati 99 rahmat itu kepada hamba-Nya di akhirat. Apa maksudnya? Yang berada di atas alam ini, dunia ini, satu daripada 90, satu daripada 100.
99 di akhirat, 1 di dunia. Walaupun kita melihat 1 di dunia, betapa luasnya rahmat tersebut, apatah lagi kalau 99 di akhirat. Apa maksudnya di sini? Barang siapa yang mendapat satu rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga Allah merahmatinya, pasti dia akan mendapat 99 itu di akhirat. Kita lihat dengan satu rahmat, manusia makan tak pernah berhenti, minum tak pernah berhenti, fikir tak pernah berhenti, lihat tak pernah berhenti, bercakap tak pernah berhenti, ekonomi perdagangan tak pernah berhenti, ayam disembelih pun tak pernah berhenti, ayam dimakan tak pernah berhenti. Sini dah selesai pukul 12, ada 12 1 minit, ada lagi pukul 11. Maknanya manusia seolah-olah 24 jam atas dunia tak pernah berhenti makan ayam. Contoh, ada saja orang akan makan. Pusingnya alam ini adanya makanan dan minuman, sehingga kita tengok orang yang buang makanan sebanyak mana, sebesar gunung makanan itu. Kalau dia himpun-himpun, bahkan kita diberinya rahmat oleh Allah, makan dia satu. Mula kita usia 6 bulan, 1 tahun, mak kita bagi makan, sehingga dah usia kita sekarang ni, kalau sekiranya kita kata kita makan yang nasi, agak-agak berapa puluh tan kita dah makan tu. La tusuha, Allah kata kamu tak mampu nak hitung baru makan nasi daripada beras. Agaknya berapa tan beras kita makan. Daripada mula kita makan nasi lah sampai hari ini. Saya pernah buat satu pengiraan, budak 1 tahun dah mula makan nasi, sampailah usia 2 tahun je. Saya kira-kira, saya punya pengiraan silap-silap dah, lebih kurang dia makan 200 kilo nasi beras. 200 kilo untuk 1 tahun, tanpa sedar. Kalau dia memang budak makan nasi lah. Dan saya buat pengiraan sehinggalah beberapa tahun, sehinggalah dalam beberapa tahun, mula makan nasi umur setahun sampai berapa tahun, dia dah makan 2 tan beras dah. Itu contoh seorang, apatah lagi semua itu semua atas rahmat Allah, yang satu rahmat. Lalu Tuhan mana lagi kita nak mohon rahmat sedangkan dia yang bagi rahmat? Kita dah buat salah, dia kata rahmat dia tu ada lagi, rahmat dia masih ada. Lalu betapa bodohnya kita dah tahu rahmat Allah masih ada, kalau kita tak mau kembali mengambilnya. Dan begitu juga jangan menyebabkan orang lain berputus asa untuk kembali mendapat rahmat Allah. Walaupun dia buat salah, tetapi masih ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dia, kita pun sama. Kita akui semuanya kembali pada atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah tulisan yang mana dia berada di bawah arasy, kemudian akan berbunyi. Ada suara. Suara itu daripada Allah, cuma yang menyebutnya malaikat. Kerana kalam Allah bukan suara, kalam Allah bukan bahasa Arab, kalam Allah bukan tulisan, kalam Allah bukan huruf. Lalu pastinya malaikat akan berbicara, sehingga dia berbicara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku. Maksudnya ta'alam ini yang mendahului adalah rahmat, bukan murka. Kalau murka habis binasa dah, habis. Orang yang tak bangun solat subuh habis binasa dah. Orang yang tak mau puasa Ramadan habis binasa dah. Bahkan kita tengok orang yang mensyirikkan Allah pun Allah binasakan dah. Bangunan yang dibina atas dasar istidraj, kekafiran, kekufuran, kerana apa? Gah. Tetapi bukan atas keimanan, dasar taqwa pun Allah boleh binasakan. Kalau dia murka, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mendahulukan rahmat
Oleh kerana itu Allah biar. Walaupun biar, kita diajar jangan bangga dengan apa yang dilihat yang ada itu. Jangan bangga. Satu kerajaan yang dikatakan kerajaannya mewah, kerajaannya itu kaya, tapi mungkin dibina atas dasar istidraj, sebab orang yang membinanya pun tak pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jangan bangga dia berada di situ. Jangan bangga atas rahmat Allah, Allah biar. Kalau Allah murka, habis macam kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud dulu. Mudah bagi Allah datangkan satu banjir besar, habis binasa tanam-tanaman manusia. Dekat Meksiko, mereka menanam antara satu pohon yang digunakan untuk buat arak yang terbesar di dunia. Ada satu pohon tu, saya pun lupa nama dia, kat Meksiko. Ladang terbesar di dunia untuk buat arak. Lalu Allah biar je. Jangan mereka beranggapan bila Allah Subhanahu Wa Taala biar maka menunjukkan Allah merahmatinya. Tidak. Allah biar kerana apa? Dia mendahulukan rahmat, tapi bukan menunjukkan dia merahmati. Dia membiarkan saja. Bukan membiarkan atas dasar rahmat, dia membiarkan agar manusia kembali atas rahmat. Kalau tidak, mereka akan dianggap di akhirat. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengadab di akhirat, tidak di dunia. Di dunia hanya ini mendatangkan ke perintah-perintah, mendatangkan peringatan agar manusia berpeluang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali akan jalan Shiratul Mustaqim. Seperti mana dalam hadis yang lain, ini terakhir kita dengar hadis Rasulullah. Nabi kata nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman, kepada orang-orang yang mati Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, abshiru ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang yang Islam yang mati beriman, bergembiralah kamu, bergembiralah kamu. Dalam keadaan Allah gembira waktu hari itu. Jangan digambarkan kegembiraan Allah. Maksudnya kata ulama, Allah sangat redha dan rahmat. Allah kata, gembiralah wahai orang-orang Islam, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan aku telah gantikan tempatnya di neraka seorang Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan Nasrani Allah tetapkan sebagai ahli neraka, digantikan buat orang yang beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Maknanya tidak ada Yahudi Nasrani yang akan masuk syurga melainkan neraka apabila dia mati atas Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana melayakkannya ke syurga apabila mati sebagai orang Islam beriman? Lalu Allah biarkan orang-orang Yahudi Nasrani bermahajar rela atas dunia kerana kelak nanti mereka lah yang Allah sumbat masuk neraka untuk mencukupkan jumlah ahli neraka, sehingga kita tidak akan dimasukkan oleh Allah atas rahmat dia. Tetapi di atas dunia terlebih dahulu kita perlu bertaubat, menyesal atas perbuatan salah yang kita lakukan, dan kembali kepada Allah dan melaksanakan segala amal-amal salih zahir dan batin kita. Itu syarat utamanya agar kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.